Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelayar-pelayar di Facebook dan YouTube Sumber Kini. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam siri Kata Sumber untuk kita membincangkan pelbagai isu yang berlaku dalam dan luar negara. Dan Ani rasa tak terlambat lagi untuk Sumber Kini mengucapkan salam Ramadan, selamat berpuasa kepada seluruh umat Islam.
Kita dah masuk hari ke-6 Ramadan pada hari ini. Alhamdulillah, Hanim harap semuanya masih kuat, masanya tabah untuk kita menempuh lagi 24 hari Ramadan yang akan datang. Dan pada malam ini Kata Sumber akan membawakan satu topik yang tular baru-baru ini, yang dekat dengan kita sebenarnya, yang digunakan oleh masyarakat setiap hari, iaitu mengenai MySejahtera yang baru-baru ini tular bahawa ada isu MySejahtera ini dijual kepada pihak yang tidak diketahui siapa pemiliknya dan menjadi kemarahan kepada orang ramai. Dan pada malam ini dengan tajuk kita iaitu MySejahtera, ancaman atau pelindung. Jadi pada malam ini Kata Sumber menjemput dua panel jemputan yang sudah pun bersedia di talian sekarang ini. Kita bersiaran menggunakan StreamYard, iaitu Ani menjemput kepada YB Maria Chin Abdullah, Ahli Parlimen Petaling Jaya. Assalamualaikum YB, salam Ramadan YB. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih atas jemputan ini. Terima kasih YB. Salam Ramadan YB. Sihat-sihat. Baik, terima kasih YB kerana sudi bersama dengan Sumber Kini pada malam ini, dan panel seterusnya Hani menjemput kepada Dr. Saidatul Nadia Abdul Aziz selaku pensyarah kanan UKM pada malam ini. Assalamualaikum Dr. Salam Ramadan. Salam Ramadan kepada Hanim dan juga YB. Salam sejahtera. Doktor, bagaimana Ramadan kali ini? Alhamdulillah, okeylah. Penat sikit lah kan, tapi okey je. Katanya doktor baru sahaja daripada post-COVID. Betul doktor? Ya. Betul-betul. Saya kena bulan Februari hari tu, tapi recovery dah post-COVID hari tu agak teruk lah, tapi dah okey lah. Makin okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, dan harapkan penonton-penonton juga sentiasa menjaga kesihatan di luar sana dalam keadaan bulan Ramadan ini, sentiasa mengambil banyak air putih untuk kita menjaga kesihatan kita sepanjang Ramadan ini. Dan kita nak meneruskan perbincangan kita pada malam ini mengenai MySejahtera, ancaman atau pelindung. Kita dah menggunakan MySejahtera ini bermula daripada 20 April 2020 sejak ia dilancarkan oleh kerajaan sebelum ini. Pelbagai fungsi dapat kita lihat seperti untuk mengesan penularan wabak COVID-19 di sekitar masyarakat, dan ada satu fungsi iaitu kita kenali sebagai check-in, di mana setiap kali masyarakat nak masuk ke pasaraya, nak masuk ke sesuatu tempat, kena check-in, kena scan barcode yang ada yang disediakan. Dan dikatakan bahawa bila anda check-in, maklumat anda semuanya selamat, secure. Tetapi baru-baru ini tular bahawa isu MySejahtera ini akan dijual kepada pemilik yang kita tidak ketahui. Dan Menteri Kesihatan YB Khairy Jamaluddin telah mengatakan bahawa MySejahtera ini masih lagi milik KKM dan tidak ada berlaku sebarang kebocoran data oleh masyarakat kita. Jadi pada malam ini kita nak bertanya kepada doktor sebelum itu. Doktor, kita telah masuk kepada fasa peralihan ke endemik pada 1 April yang lalu. Jadi adakah MySejahtera ini wajar untuk kita gunakan selepas 2 tahun sudah pun kita gunakan untuk kita mengawasi penularan wabak COVID-19 ini, doktor? Okey, pada pendapat saya mudah je. Kita memang dah beralih kepada fasa endemik, dan kita tahu kebanyakan kita memang dah bergerak bebas pun. Dan fungsi MySejahtera ni ada baiknya lah, seperti dia pegang CJ vaksinasi, dia pegang kita punya rekod kita dah booster ke, kita dah vaksin ke dan sebagainya. Tapi untuk check in tu, saya rasa fungsi tu pada satu tahap dia merimaskan ramai pihak, bukan rimas saya lah, merimaskan ramai pihak lah. So dia akan orang kata rasa macam leceh, orang akan anggap leceh. Sebelum ni dia punya orang kata tujuan kita check in, kita update MySejahtera apa semua tu ada tujuan-tujuan tertentu lah, seperti salah satunya adalah contact tracing untuk mengetahui kontak rapat. Tapi bila sampai ke tahap ini, kita dah terlalu banyak sangat kes, macam saya sendiri dah terkena. Lepas tu bila saya dah baru habis kuarantin, tiba-tiba dapat pula kontak rapat lah, kontak casual lah. Lepas tu dia jadi macam, sebab kita dah keluar, kita
kita akan check in dan of course kita akan ada orang kata link lah antara satu dengan yang lain. So sentiasa dapat kata contact casual kata apa. Dia mungkin tak memberikan apa-apa kesan lah, tapi dia akan jadi insecure lah sebab kita ada anak, kita ada apa kan, dia akan jadi macam terganggu jugalah. Pada saya dia dah sampai satu tahap kena kaji. Orang kata keperluan check in ni. Mungkin MySejahtera tu as an app ataupun satu orang kata aplikasi yang agak advance untukkan tahap masa kita pandemik dulu. Okay, tapi kat tahap endemik ni pengalihan lah, kita belum lagi lah katanya kita peralihan ke endemik, kita perlu lihat orang kata keperluan yang sebenar sebab dia tak boleh lagi sama dengan keadaan awal-awal dulu. Dia kena lihat apakah sebenarnya keperluan yang sekarang ini, yang current, yang terkini. Kena lihat keadaan-keadaan terkini untuk pastikan dia adalah masih relevan. Okay, saya rasa kebanyakan rakyat pun akan rasa ianya tak perlu dan tak perlu lagi nak check in. Satu lagi masalah seperti yang tadi Hanim kata, data. Orang kata data ni adalah big money. Data ni adalah sangat orang kata banyaklah dia punya kelebihan. So orang kita tahu, rakyat kita tahu benda itu, dan ditambah pula dengan drama-drama politik kita yang memang kita sendiri memang ingin ikut setiap hari, mereka akan jadi lebih macam orang kata insecure lah. Dia rasa macam betul ke kan? Lepas tu hari tu dapat pula tahu nak kena jual lah. Memanglah kita ni membeli di Shopee, buka di Facebook dan membayar macam-macam lah kita buat orang kata transaction online, memberi maklumat peribadi kita dan sebagainya. Tapi ia tidak sama seperti kesan MySejahtera ini sebab MySejahtera dia macam seakan-akan dia ada orang kata maklumat yang peribadi. Lepas kita pergi mana-mana pun dia boleh tahu. Kita check in kan, so setiap tempat yang kita pergi tu dia ada maklumat itu. So sebab tu orang rasa dia macam concern tau benda itu. Kebanyakan orang akan rasa macam tak naklah, dia tak naklah peribadi dia orang tahu. Dia tak naklah orang pergi dekat satu tempat nanti orang tahu dia pergi ke satu tempat itu. Dan mungkin ada orang lain yang tak nak tahu, meaning dia tak nak bagi tahu orang tu boleh tahu. Jadi pada tahap ini saya rasakan MySejahtera itu mungkin perlu dikaji semula tahap penggunaan dia. Mungkin tidak terlalu detail kepada peribadi penggunanya. MySejahtera itu kita ada check-in. Jadi maksudnya mungkin check-in itu kita perlu langsungkan. Maksudnya tidak perlu ada lagi. Hanya ada mungkin mengenai data-data, vaksinasi dan sebagainya. Doktor, macam adakah itu yang doktor maksudkan? Ya, saya rasa itu yang lebih perlulah pada ketika ini sebab contact tracing dah bukan lagi ni semua. Tapi saya perlu orang kata congratulate lah untuk MySejahtera punya app ni, antara yang paling advance di dunia kan. So kita ada orang kata record digital itu. Tapi kita kena faham era globalisasi digital era ni dia punya challenge dia lain sikit. Sebab kita ada orang kata maklumat yang boleh dicuri secara online dan sebagainya. Itu yang sebenarnya kita kena tengok dengan lebih mendalam. Kalau check in tu saya personally rasa tak perlu. Tapi mungkin yelah sampai satu tahap mungkin kajian yang lebih mendalam rasa macam perlu, dan itu kita kena tengok dan akur lah kalau itu dah ditentukan. Tapi untuk sekadar sijil vaksinasi tu, that is very good. Itu memang perlulah untuk sebagai satu bukti. Sebagai satu bukti yang kita ni dah ada vaksinasi, sebab memang vaksinasi ni diperlukan pada tahap ini diperlukan di serata dunia. Jadi kita mesti pastikan ianya memang boleh lah. Takkanlah kita nak guna sijil pula kan. Macam kalau sijil yang print tu mungkin boleh koyak, boleh hilang dan sebagainya. Tapi digital tu dah sebenarnya kalau kita pergi mana-mana negara pun asalkan kita ada handphone dan sebagainya, boleh tunjuk sijil tersebut. Baik, terima kasih doktor di atas penjelasan di awal ini mengenai MySejahtera. Seperti yang doktor katakan tadi, mungkin ada sedikit kajian yang perlu dilakukan ke atas aplikasi MySejahtera ini, seperti fungsi-fungsinya untuk meringankan beban rakyat, juga seperti check-in terutamanya kerana mungkin mengalami masalah internet dan sebagainya. Dan ini juga soalan kepada YB Maria. YB Maria, dari awal lagi kewujudan MySejahtera ini banyak dipertikaikan fungsinya, seperti vaksinasi yang tidak jelas tarikhnya, check-in yang tidak seberapa jelas dengan orang untuk memahami bagaimana nak check-in, tapi takut macam akan dapat kontak rapat dan sebagainya. Jadi
mungkin selaku ahli parlimen YB, adakah kerajaan ada menyembunyikan sesuatu mengenai aplikasi MySejahtera ini atau ada kelemahan dan kerajaan enggan mengakui kerana bimbang berjatuh situasi tidak tenteram YB? Terima kasih ya. Dan saya saya juga setuju dengan doktor yang dikatakan sekarang check-in ini tujuan dia sudah kurang ya. Mula-mula kita perlu itu check-in kerana kita takutlah dan juga kita hendak itu maklumat ya. Tapi sekarang isu dengan MySejahtera, saya rasa kelemahan dia kebanyakan isu dia telah menangani oleh Kementerian Kesihatan dan walaupun kadang-kadang tak bagi information yang sangat tepat, macam sekarang kita tak dapat more detail, granular data daripada MySejahtera. Itu adalah satu isu yang saya harap kementerian akan mengambil kira ya tentang isu ini. Tapi sekarang MySejahtera potensi dia ada banyak selain daripada check-in dan bagi kita maklumat untuk kontak rapat yang berkaitan dengan COVID-19 ini. Saya rasa data-data yang berada dalam MySejahtera boleh diguna untuk lain-lain tujuan seperti untuk memperkukuhkan ya sistem kesihatan di negara Malaysia, yang mana granular data ini akan membantu ya kementerian untuk memastikan kesihatan ya populasi yang berada di sini di negara kita. So saya rasa while it does serve satu purpose, tapi ada lain-lain tujuan yang kita boleh guna MySejahtera for other perkhidmatan. That's my position lah. Baik, terima kasih YB di atas penjelasan mengenai MySejahtera. Baik, Doktor, Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin mengatakan bahawa semua data rakyat Malaysia selamat dalam MySejahtera dan tidak ada isu kebocoran data yang berlaku. Jadi, tapi dari segi undang-undang bagaimana, Doktor? Adakah hanya dengan penjelasan daripada Menteri Kesihatan saja itu mampu meyakinkan rakyat Malaysia bahawa data anda selamat, tidak perlu takut, tidak perlu rasa kebocoran data dan sebagainya, tapi perlu ada satu undang-undang untuk mengawal mengenai data-data dalam MySejahtera ini, Doktor? Okay, of course lah kalau kita dengar penjelasan siapa-siapa pun kita mesti akan orang kata rasa goyang kan, rasa macam betul percaya ke ni, walaupun dia menteri, walaupun dia Perdana Menteri, kita akan rasa macam betul ke ni kan. Betul lah, memang sepatutnya ada satu mekanisme yang mengawal. Kita tak boleh katakan satu statement tu dah kata okey itu betul, sebab statement dia mungkin tiada apa-apa bukti pun, dia hanya menyatakan. Okey, kita pun tak boleh pegang hanya kepada penyataan. Okey, kita memang ada Personal Data Protection Act PDPA 2010 memang ini adalah satu akta yang memang akan protect kita punya data lah. PDPA 2010 ni memang terkenal lah, tapi juga terkenal dalam orang kata kurang keberkesanan, sebabnya macam kita lah kita rakyat biasa ni sentiasa diganggu oleh scammer. Sekarang sentiasa diterima orang kata macam mana diorang ni boleh dapat data kan kita, tiba-tiba kan you want a part time job daripada Shopee lah kan, tiba-tiba call kata nak jual insurans lah, macam-macam lah. So kadang-kadang kita pun terfikir mana dia dapat data kita tapi sebab tu kita nak kata the holy orang kata orang kata terjaga data ni adalah satu benda yang sangat impossible. This era, untuk kita kata era yang kita hidup sekarang ni, nak kata data ni betul-betul secure, agak impossible lah juga. Okay, walaupun kita ada undang-undang, cuma pada pendapat saya, kalau betul kita nak laksanakan benda ini, ia kena telus. Rakyat hanya mahu ketelusan. Macam mana rakyat dia punya data tu adalah orang kata digunakan untuk tujuan apa. Okay, semua kena clear. Sekarang ni memang rakyat Malaysia dia suka yang clear. Dia tak suka yang jenis cakap-cakap ni, dia dah bukan zaman itu lagi. Zaman yang kata rakyat tak ambil tahu. No, rakyat sekarang memang
suka ketelusan dan mereka nak tahu. So pada pendapat saya memang kita dah ada akta tu, okay, kita tambah baik penggunaan dia yang setiap sedia ada. Saya rasa dan saya rasa bila saya baca banyak-banyak artikel pun mereka berpendapat yang sama, kena ada satu mekanisme yang mengatakan bagaimana data tu ni apa orang kata digunakan ataupun inilah dijaga. So walaupun KKM kata okay data tu tak keluar pun daripada pangkalan data KKM dan sebagainya, okay, kita agree dan kita appreciate lah benda tu sebagai rakyat biasa. Saya pun rasa macam okay, saya pun tak nak data saya terkeluar, tapi kita kena ingat yang data ini adalah big money. Satu tahap tu data ni di tahap bila sampai kepada penggunaan fourth industrial revolution lah, nanti pun mungkin jadi fifth industrial revolution, data is big money. So bila data ni dapat daripada satu tangan yang mungkin orang kata menyalahgunakan, dia akan mendapat duit yang sangat banyak. Dia akan dapat duit yang sangat banyak dan ada orang kata kesan kepada kita yang kita akan rasa mungkin tak ada apa-apalah, tapi akan sooner or later rakyat akan terkesan juga. So kita tak tahu, okay, kalau dikata selamat kita pun bukan milik, orang kata app tu bukan kerajaan bangunkan, tapi dia kata milik kerajaan lah, of course. Tapi bukan orang kerajaan yang jagalah, maksudnya bukan pegawai kerajaan yang jaga. Jadi bila orang luar yang jaga, of course dia akan ada backup data. So backup data tu, are you completely sure yang dia takkan buat apa-apa dengan data itu dan sebagainya, walaupun kita dah sign NDA. So we know how hackers do their jobs, how macam-macam lah benda boleh terjadi dengan data kita tu. Tapi I have to mention here is data is big money lah. So orang yang mungkin rasa macam data tu tak ada apa-apa, dia akan rasa macam oh tak ada apa-apa ni. Tapi looking at the bigger picture, sebanyak negara dah gunakan 4IR sebagai pengurusan negara mereka lah. So antaranya kesan dia adalah mereka perlukan data yang sangat banyak untuk menjayakan apa sistem sekalipun. So kita ini adalah salah satu contoh lah, data MySejahtera ni adalah salah satu kita macam contribute secara sukarela. Kita check in, update, keep on updating. Kita sakit pun kita cakap, ini pun hari tu kita ada baca dekat news juga kata nak jadikan satu macam hub pula MySejahtera ni, nak kalau nak derma organ ke apa benda sebagainya. Kita kena ingat lah, medical history should not be accessed by anyone lah, sesuka hati. So kita tak boleh suka-suka hati bagi segalanya sebab ia akan menimbulkan diskriminasi pada satu tahap lagi nanti. So kita tak nak benda tu terjadi. Satu benda ni kalau kita nak buat betul-betul macam ni, we have to have a very advanced system yang memang telus. Itu yang rakyat nak tahu. Macam mana dia buat research tu, rakyat tak nak tahu pun. Tapi macam mana ketelusan sampai kepada rakyat, itu yang rakyat nak tahu. Baik, itu mengenai akta-akta yang perlu nyatakan oleh Menteri Kesihatan mengenai keselamatan data, dan dinyatakan juga oleh YB Khairi bahawa dalam hal ini penggunaan dan pengurusan data MySejahtera adalah tertakluk kepada Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988, Akta 342, Akta Perubatan 1971, Akta 50 dan Piawaian Antarabangsa. Jadi YB Maria, adakah akta ini perlu disemak balik oleh Kementerian Kesihatan untuk melindungi data-data dalam MySejahtera ini, YB? Saya rasa kita nak semak semula Akta Data Protection kerana masih ada kelemahan dan tidak ada garanti yang mana perlindungan data kita akan selamat. Tapi untuk MySejahtera ini, saya rasa ini adalah satu aplikasi yang sangat berkuasa, it's very powerful, yang mana ia bukan hanya sekadar mengimbas contract tracing dan semua tu, tetapi ini adalah boleh digunakan untuk memantau dan juga bagi informasi kepada rakyat keseluruhan tentang perkhidmatan kesihatan kita. Apa yang kita perlu buat, bagaimana kita boleh jaga kesihatan, di mana perkhidmatan kesihatan. Semua ini adalah maklumat yang berada di MySejahtera. Dan saya rasa ini boleh diperkukuhkan dan boleh dibaik pulih
supaya kita ubah MySejahtera bukan hanya untuk bila kita ada isu-isu kecemasan, tapi untuk kita tahu ya keseluruhan tentang status ya kesihatan, perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Kita boleh guna ini walaupun Khairy Jamaluddin kata dah adalah selamat ya dengan Kementerian Kesihatan, tetapi isu ialah mengapa nak jual MySejahtera kalau MySejahtera adalah hak milik kementerian. Yang kedua ialah kita tak boleh yang mana pelindungan data kita tidak boleh jamin 100%. Kita mesti cuba dan undang-undang, polisi dan juga tindakan mesti melindungi ya data rakyat, and especially dengan MySejahtera, kerana MySejahtera dah capture almost 90% if not more of our population information. Dan saya rasa ya ini juga menunjukkan ya dan menimbulkan isu ya. Satu, mengapa nak jual. Yang kedua, kalau kita tahu ya ada commercial interest ya dalam MySejahtera, adakah hak ya, adakah kementerian mengada hak untuk jual MySejahtera dengan data ke atau tidak ada data? Apa data yang kita dah jual untuk syarikat-syarikat? Kerana saya rasa mengapa sebuah syarikat nak beli MySejahtera kalau MySejahtera itu kosong, tak ada data. Ya, kalau kerana Khairy Jamaluddin kata data masih dengan kementerian. So why would any company hendak membeli MySejahtera kalau MySejahtera content dia tidak ada? So the other thing is adakah hak ya dalam undang-undang hak untuk kementerian menjual satu aplikasi yang mana kita semua daftar dalam MySejahtera dengan memberi kebenaran untuk menggunakan data kita untuk COVID-19 saja, bukan untuk lain-lain tujuan. So, adakah ini melanggar ya undang-undang di negara Malaysia kita? That has to be looked into. Yang implikasi undang-undang. Dan yang kedua ialah isu untuk menjual kepada syarikat yang lain belum dibentang dalam parlimen dengan secara yang telus. Tak ada sesi ya sesi khas untuk ahli parlimen untuk bincang mengapa kita nak jual, apa yang kita akan jual dengan MySejahtera, apakah harganya yang kita nak jual, mengapa harga ini, dan mengapa kita dan siapa syarikat-syarikat yang kita nak jual MySejahtera kepada, siapa owner ya yang akan beli MySejahtera, dan mereka guna data atau MySejahtera untuk tujuan apa. Ini semua adalah soalan-soalan yang belum dibentang, belum dibagi, dan kita hanya dengar daripada media bila Khairuddin Jamaluddin buat satu kenyataan, dan ini tak cukup untuk kita memahami mengapa kita nak jual MySejahtera. So saya rasa ya perlindungan data ini adalah amat-amat penting, dan saya tidak setuju kalau sesiapa melanggar hak milik
ya, hak kita sebagai rakyat, dan tidak bagi maklumat yang telus dan jual data rakyat kepada syarikat-syarikat, kerana MySejahtera tujuannya ialah untuk menggunakan data untuk tujuan sosial dan juga tujuan kesihatan rakyat. So I think we should be very critical. Jadi YB Mariam, Khairi Jamaluddin juga telah menegaskan bahawa tidak ada satu sen pun yang diberikan kepada syarikat yang terlibat. Telah pun dinyatakan dalam Dewan Negara baru-baru ini. Dan adakah ia akan memberi kesan kerana kerajaan tak bayar satu sen pun, jadi mungkin ada isu selepas ini? Tapi saya rasa bukan isu harga atau apa yang diterima dari syarikat atau kementerian, adakah mereka bayar untuk MySejahtera. Isu yang lebih penting ialah mengapa kita nak jual MySejahtera. Kalau kita setuju dengan tujuan MySejahtera ini adalah untuk tujuan sosial dan kesihatan rakyat Malaysia, mengapa kita nak jual aplikasi ini? Mengapa syarikat-syarikat itu tak boleh ada aplikasi sendiri? Mengapa mereka nak beli daripada MySejahtera? So dan bila kita sign up kepada sebagai rakyat, ya, bila kita sign up kepada MySejahtera dan ambil maklumat daripada MySejahtera, bila kita sign up, ini adalah satu kontrak, ya, in a way. Kontrak yang mana kita hanya faham ini hanya untuk diguna dalam kesihatan, ya, untuk kita memantau COVID-19. Sekarang tujuan itu sudah adakah sudah mengikut tujuan yang asalnya, or has it actually changed? Jadi itu adalah persoalan yang perlu dijawab oleh YB Khairi Jamaluddin di Dewan Rakyat di Parlimen, khususnya bagi memberikan penjelasan kepada rakyat mengenai isu MySejahtera ini. Baik, Dr. Nadia, MySejahtera dikatakan mempunyai masalah mengenai keselamatan kerana pernah berlaku sebelum ini bahawa ada yang digunakan IC-nya untuk pendaftaran vaksinasi dan sebagainya, yang mendapatkan hantar email yang palsu dan sebagainya. Jadi jika berlaku manipulasi, adakah rakyat boleh mengambil tindakan undang-undang kepada pihak kerajaan berlakunya kebocoran data ini? Okey, sebab tu saya kata tadi pentingnya satu mekanisme. Sekarang ni rakyat tak tahu dia boleh buat apa, dia tak boleh buat apa. Dia tahu ada app. App kita ada banyak. Kalau kita download dekat Google Store, Apple ni kan semua ada app, pelbagai jenis app. Tapi saya juga setuju tadi kepada YB Chin. Betul, app kita MySejahtera ni ada pelbagai fungsi lain yang lebih baik yang boleh enhance. Macam-macam lah bila information sangat penting bila pada masa-masa sekarang ni kita pun tak tahu kita kena buat apa dan sebagainya. Bila saya kena COVID pun saya sendiri bersyukurlah bila ada MySejahtera ni kita boleh tahu kita nak kena buat apa dan sebagainya. Okey. Tapi bila ada kebocoran data, bila ada orang kata manipulasi data dan sebagainya, itu satu benda yang sangat serius Itu satu benda orang kata satu ancaman kepada security. Bukan security orang sahaja, kita boleh tahap security negara. Macam-macam ancaman boleh timbul. Kita tak boleh tengok dalam satu orang kata perspektif yang sangat sempit. Kita kena tengok perspektif yang sangat besar. Okay, ini adalah berkenaan dengan manusia. Data seorang manusia ini sangat-sangatlah orang kata bernilai. Okay, so of course kalau ada satu mekanisme yang jelas, yang jelas, sekarang ni tak jelas. Tetapi kita rasa perlu ada yang jelas. Sebab bila ada jadi masalah-masalah begini, okey, kita sebagai rakyat tak tahu kalau kita nak saman on the basis of what. Kalau dia kata ini adalah kita kenalah ikut sebab ada emergency order lah, kita kena ikut sebab ada all that emergency things lah macam pandemik dan sebagainya, so kita kena ni. Okey, mula-mula dulu rakyat mungkin boleh terima. Rakyat boleh kata macam okeylah sebab kita tak tahu COVID ni macam mana kesan dia, hebat ke tak hebat, kita tak tahu. Tetapi semua orang was in fear, semua orang takut masa itulah, masa awal-awal
awal masa 2020 dulu. Tapi sekarang dah 2 tahun kemudian, dah pelbagai perkara terjadi dan kita perlu ingat juga kita ada akses untuk melihat keadaan negara-negara luar. Kita ada akses untuk melihat bagaimana negara luar tu macam kira dia manage dia punya krisis tu. Okey, mungkinlah memang kita rasa macam alah negara luar lah, negara kita. Tapi kita boleh jadi sebagai contoh untuk kita dah. Rakyat pun dah pandai sekarang. Dia akan lihat macam kenapa kat Amerika dah tak payah pakai mask? Kenapa kita kena pakai mask? Benda-benda macam tu orang akan argue kan. Okey, bila ada masalah macam sampai tahap bocor data kesilapan IC dan sebagainya, dan itu sebab tu orang kata dia akan affect life, dia akan affect kehidupan seseorang. So of course kalau dia ada hak untuk mengambil tindakan, dia boleh ambil tindakan. Cuma sekarang ini kesan dia adalah tindakan dia tu ke mana? Sebab kita tak clear. Lepas tu rakyat marah. Rakyat kata kalau ada jadi apa-apa kepada saya, memang My Sejahtera ni bagi kesan buruk kepada saya dan juga keluarga saya sebab saya pun letak nama anak saya kat dalam tu. Dia guna data anak saya. So saya nak boleh buat apa? Apa tindakan yang saya boleh buat? Kalau itu mereka dapat orang kata kenal pasti isu itu dan memberi penyelesaian, saya sangat setuju dengan YB Maria tadi. Kenapa kita nak jual kalau dia tak ada value? Kita pun takkan membeli sesuatu yang kata tak ada memberi keuntungan kepada kita kan. Kalau kita nak beli goreng pisang pun of course goreng pisang tu sedap, kita boleh makan kan. Sampai tahap macam tu kita boleh fikir kan. So kenapa? So sebab itulah saya menyeru perlu ada satu mekanisme jelas daripada awal kenapa kita kena guna My Sejahtera itu. Okay, of course yang dulu punya kita dah tahu, cuma sekarang ni dia kena update kepada rakyat. Okay rakyat, this is why you need to use My Sejahtera. Kenapa? Okay, satu, your vaccination cert is over there. Okay, so all your maklumat kesihatan mungkin lebih senang untuk memberi tentang perkhidmatan kesihatan. Okay, kat situ. Okay, macam-macam lagi lah maklumat yang perlu ada in terms of kesihatan. Okay, macam tu valid untuk KKM control. Okay, betul juga saya kata. Kenapa KKM yang control data tapi milik syarikat luar? Itu satu benda yang perlu sangat penjelasan. Sangat-sangat perlu penjelasan. Sebab selagi tak dijelaskan, selagi tu orang akan argue dan orang tak akan memberi kerjasama. Kalau kata dia bagi penjelasan, bagikan orang kata clear definition. My Sejahtera ni untuk apa? Kenapa dia diperlukan? Macam mana kita perlu gunakan? Sekarang rakyat memang fast untuk information, penerimaan informasi tu sangat laju. So bila kita dapat informasi tu, of course orang akan share dan kita akan baca dan kita rajinlah membaca bila tahap macam tu punya ni kan. So bila kita dapat maklumat tu, of course kita at ease lah, kita akan tenang dan kita akan memberi kerjasama yang lebih baik. Kalau itulah yang diperlukan untuk orang kata mengalihkan negara kita ni ke fasa endemik dan seterusnya, then why not? Okay, mungkin My Sejahtera ini boleh digunakan, kita pun tak tahu, mungkin setahun dua lagi ada benda lain pula yang terjadi, ada pula wabak lain pula yang mungkin memerlukan orang kata more or less similar services, dan kenapa kita nak halang benda ni daripada digunakan? So baguslah benda tu dah dibuktikan dah kebaikan dia. Cuma kena ikut peredaran masa, kena tengok keperluan masa itu. So semua orang, even you and me, rakyat semua pun nak tahu apa yang terjadi. Mereka bukan macam rasa macam okay lah kita ikut je apa ni. No, you have to remember that nowadays semua orang rakyat especially, mereka adalah tech savvy yang sangat-sangat faham keadaan semasa. Kita cakap lah apa isu sekalipun, mereka akan ada pandangan mereka dan kita tak boleh tahan mereka pandangan. Itu hak mereka sebagai seorang manusia. Dia nak bagi pandangan apa pun, itu hak dia lah. Cuma of course dia sebagai seorang manusia yang hidup di negara dia sendiri, mesti dia nak dapat orang kata benefit daripada apa sahaja, lagi-lagi kerajaan yang dipilihkan. Dia tak naklah tengok apa kerajaan dia pun buat sambil lewa dan juga tak memberikan apa-apa penjelasan atas apa-apa tindakan mereka. So of course kalau dia salah, dia diambil tindakan macam kita. Kalau kita diambil tindakan, kita disaman. Of course rakyat juga nak benda yang sama kalau kerajaan buat salah dengan dia punya diri kan, diri dia sendiri. Kalau dia ada disalahkan oleh apa-apalah dia buat salah ke atas diri dia, mestilah dia boleh ambil tindakan ke atas kerajaan juga. Benda tu kena balance, kena balance, barulah kita kena ingat benda ni, barulah negara kita ni akan pergi menjadi satu negara yang orang kata membangunlah developed nation. Selagi kita masih nak semua sleep under the floor, semua nak simpan, semua nak sorok, selagi itulah kita akan berada di takut yang sama dan takut yang lama.
Baik doktor, juga timbul persoalan bahawa jika MySejahtera ini kita kata tak diteruskan, data-data itu bagaimana sebenarnya doktor? Adakah boleh dihapuskan begitu saja ataupun memang akan disimpan oleh pihak yang sudah mendapat data itu doktor? Hanif, kita ada 11 bilion data daripada mula dibuka tu. Kita ada 11 bilion and data ni sangat-sangatlah valuable. Tinggi nilai dia. Dia bukan you have to know sekarang ni, tahap sekarang ni ke mana dunia yang kita live in ni, data ni memang orang kata tak payah 11 bilion lah. Orang kata ada 11,000 pun akan bawa banyak duit kepada you. So dia takkan hapuskan begitu sahaja. Data nak kumpul ni bukan senang tau. Nak kumpul data tu it's not easy. So you kena tengok, you kena susun dan sistem ni kena buat filter macam-macam lah, nak pilih data mana yang lebih berharga, data mana yang diperlukan. Diorang adalah cara diorang. So dia takkan di-delete, tidak. Jadi saya pun lagi sebab tu saya rasa tak payah delete. Biar je kita gunakan on a daily basis tu, apa purpose dia apa dan sebagainya tu, of course lah kita akan tengok lah. Tapi biar sahaja dia menjadi milik Malaysia, biar sahaja dia menjadi milik kerajaan Malaysia. Sebab pada saya mudah, kalau kita train pegawai kerajaan kita untuk orang kata manage sistem tersebut, then cost tidak akan menjadi begitu tinggi mungkin. Okey, sebab dia mungkin bayar kepada itulah pekerja tersebut sahaja, pegawai kerajaan tersebut sahaja. Okey, mungkin kita boleh buat satu team tim MySejahtera, dekat situ saja dia tengok kat situ bagilah pangkat yang tinggi. Kalau dia kata dia punya level yang sangat tinggi kan, bagilah tahap 54 ke 52 ke, tak kisahlah, tapi dia punya hands on tu kena tahap macam tu. Kalau kita memang tetap mengharapkan orang luar, this is orang kata kekurangan banyak kerajaan bila kita start 4IR, Fourth Industrial Revolution ni, bila kita dah start dan berada dah pun. Bila kita, satu kekurangan dia adalah kerajaan tiada kaki tangan yang cukup ataupun tepat untuk menghandle sesuatu seperti inilah, seperti MySejahtera. So kita pergi keluar, itu yang menambahkan kos, itu yang orang marah. Tapi bila contohlah you pergi membawa jadikan dia pegawai kerajaan dan sebagainya, mungkin ada peluang pekerjaan kepada mereka. Mungkin kalau tak nak bagi, tetap bagilah kontrak. Tapi pada pendapat saya Hanif, memang data itu tidak akan sekali-kali dihapuskan, kerana nak mengumpul itu bukannya sesuatu yang mudah lah. Okey, baik doktor, terima kasih doktor, kerana ini juga persoalan kepada rakyat bahawa kalau MySejahtera itu padam, adakah data kami terpadam juga, dan ini dah pun menjawab kepada persoalan rakyat daripada doktor sendiri. Dan ini soalan yang terakhirlah kepada YB Maria. YB Maria, kita ada satu kenyataan daripada Presiden MMA Dr. Koh mengakui pengesanan kontak rapat adalah mustahil ketika tempoh kemuncak wabak jika bukan kerana aplikasi tersebut, kerana kita sudah pun beralih fasa peralihan ke endemik. Jadi MySejahtera itu kurang berkesan untuk kita kesan kontak rapat dan sebagainya. Jadi adakah MySejahtera ini perlu diteruskan daripada pandangan YB sebagai ahli parlimen? Untuk saya yang tadi doktor yang kata kontak rapat itu satu isu. Tapi sekarang kita tak perlu buat kantin kalau kita ada kontak rapat. So isu itu saya rasa MySejahtera boleh diubahsuai supaya kita boleh buat tracking tentang isu lah atau different strands of COVID. Tapi apa yang penting ialah ada dalam MySejahtera selain daripada status bagi kita tahu nama kita, IC kita, pasport kita, dan juga pergerakan movement rakyat, you pergi ke shopping mall, dari mall ke office ke taman permainan, is all tracked under MySejahtera. Dan juga profiling status kesihatan seseorang yang mendaftar dalam MySejahtera adalah
dia ada diabetics ke, sakit jantung ke, rare diseases ke, semua ini bukan dipamerkan dalam MySejahtera untuk orang awam, tapi ini adalah background information yang mereka dah ambil bila kita pergi ke PPV untuk buat suntikan dan buat testing dan semua tu. It's already there. All this data is there. So kita boleh guna data ini dan saya harap ya Kementerian Kesihatan boleh guna data ini untuk menunjukkan buat satu profiling tentang kesihatan, status kesihatan rakyat Malaysia supaya kita tahu ya budget untuk Kementerian Kesihatan boleh disalurkan ke untuk kesakitan yang mana ya. For example, kalau lebih ramai orang ada diabetics, then mungkin kita nak meningkatkan budget untuk diabetics. Ya, dan data ini boleh dapat dari MySejahtera and all the background data yang mereka ada. Kalau ramai orang ada breast cancer atau rare diseases, kita boleh salurkan budget kepada particular penyakit ya, dan bantu rakyat kita untuk lebih selesa lah untuk menjaga kesihatan mereka. Itu satu. Yang kedua ialah saya rasa ya kalau kita tahu ya the profile tentang rakyat kita, the kesihatan yang mereka menghadapi, cabaran kesihatan yang mereka hadapi, kita boleh jadi kita kerajaan boleh salurkan budget untuk mengadakan lebih hospital ke atau membaiki hospital kita, bukan hanya di urban centers ya, di Baik, Wabi Maria masih berada di talian? Kita salurkan budget untuk membeli equipment untuk hospital kita. Kalau you banding ya hospital di antara Peninsula dengan Sabah dan Sarawak, jauh beza. Ya, jauh beza. So bila kita ada data seperti ini dalam MySejahtera, kita boleh improve our health services. So ini adalah yang penting sangat dan saya memang rasa kecewa lah kalau Kementerian Kesihatan tidak mengambil alih semua isu ini. Baik, terima kasih Wabi, dan sebelum kita nak beralih kepada konklusi kepada Dr. Nadia, kita nak minta dulu YB untuk memberi sekadar konklusi mengenai perbincangan kita pada malam ini, MySejahtera ancaman atau pelindung, dan YB sebagai ahli parlimen mungkin ada sedikit nasihat ataupun pendapat yang boleh diberikan kepada kerajaan untuk memberikan kesedaran ataupun mungkin kempen kepada rakyat. Okay, kepentingan MySejahtera ini YB. Apa yang penting ialah di parlimen saya harap ya kita boleh lihat semula ya Akta Data Protection, Evidence Act dan akta-akta yang berkaitan dengan data protection supaya kita boleh jaga keselamatan data rakyat Malaysia. Itu dah lama kita dah bincang tapi belum ada apa-apa tindakan ya untuk membaik semula undang-undang yang kita ada di negara ini. Yang kedua ialah saya harap kerajaan menumpu lebih kepada Malaysia. Bajet kita lebih rendah kalau dibanding dengan lain-lain negara. Hanya 4%
di antara the whole budget ya. Baik YB, ada sedikit gangguan internet pada pihak YB. YB masih boleh mendengar saya di studio? Baik, tak mengapa, kita tunggu dulu untuk YB Maria selesaikan masalah gangguan internet yang berlaku. Jadi kita nak tanya soalan kepada Dr. Nadia. Dr. Nadia sebagai seorang pensyarah dan juga seorang pendidik dan pensyarah di Fakulti Undang-Undang. Jadi doktor mungkin ada sedikit cadangan kepada kerajaan untuk membaik pulih aplikasi MySejahtera ini agar rakyat faham mengapa pentingnya MySejahtera ini, kerana kita tidak dapat nafikan bahawa banyak fungsi yang banyak sebenarnya beri kebaikan. Kita dapat melihat kepada penularan wabak COVID-19 yang berlaku seperti vaksinasi. Sebenarnya banyak kebaikan dalam fungsi MySejahtera ini, namun mungkin dari segi data itu yang menjadi masalah sebenarnya, doktor. Okay, I have to agree with you Hanin. Betul, sebenarnya saya dan juga saya rasa semua rakyat Malaysia juga tahu kelebihan MySejahtera ini. Mereka dah faham, dah sangatlah hargai sebab MySejahtera ini banyak bantu negara kita dan juga rakyat juga untuk menangani, bukanlah secara keseluruhan perhaps, tapi ada satu cara yang kita boleh harapkan, yang kita boleh orang kata harapkan untuk melalui hari-hari COVID ni. Dia macam tu. So saya punya cadangan simple macam mana saya dah mention hari tu. Saya perlu perlu tegaskan yang kerajaan perlu make up their mind ni. Kena orang kata buat keputusan untuk apa sebenarnya. Sebab kita dengar hari ni macam ni, besok macam ni, kita tak ada yang betul-betul katakan tiba-tiba Khairi kena panggil, kena explain, lepas tu KJ kena kata tak ada data safe apa benda semua. Kita tak nak benda tu sebab kita, saya percaya rakyat semua nak tahu okey benda ni dah selesai dan dia akan jadi begini dan pada masa hadapan dia akan jadi begini. Macam itu saja. Tapi kalau setakat bagi empty promises dan juga orang kata kenyataan semata-mata saya jamin, saya ini, saya itu, tak memberikan keseluruhan kepercayaan lah kepada siapa-siapa pun yang memberi kenyataan tersebut. Jadi saya rasa kerajaan dah kena step up sikit dia punya action lah. Kena orang kata buckle up a bit. Sebab kita semua dah rimas dah dengan COVID ni. Kita dah rasa macam dah nak end dah kita punya COVID days ni. Kita dah rasa macam tak apalah, kita boleh live with it. As long as ada cara-cara yang mungkin kita boleh ikut sebagai rakyat dan informasi-informasi yang penting dari masa ke masa yang perlu diberitahu. Mekanisme itu penting. Sekali lagi saya tekankan, tolong come up satu mekanisme yang jelas. Satu mekanisme yang jelas. Saya pun suka kalau ada satu mekanisme ni kita boleh rujuk. Okey, tahap pertama apa? Tahap kedua apa? Memang apa benda semua-semua. Jadi bila itu jelas dan kita tahu dan benda itu adalah selamat, dan itu selamat, macam tadilah YB Mariam pun kata data ni kita tak selamanya pun selamat. Dia memang ada satu tahap dia akan bocor juga. Tapi kita tak naklah ianya dia terus serahkan kepada orang bulat-bulat. Kita tak nak. Kalau ketirisan, kebocoran itu kita boleh faham sebab itu technicalities. Tapi kalau kita tahu yang data kita ni selebak kena bagi kat orang macam tu dengan satu harga yang mungkin satu pihak je mendapat kebaikan, of course kita marah. Confirm rakyat akan marah, akan frustrated. Kenapa buat macam tu? Rakyat sekarang tengah susah lah, apalah. Mungkin banyaklah isu yang akan timbul yang daripada keadaan itu. So saya menyeru sekali lagi, kita perlu ada satu mekanisme yang jelas, mekanisme pengurusan yang jelas. Kita kena uruskan benda ini. Jangan lagi buat ini sebagai satu agenda politik. Jangan lagi buat satu benda sebagai benda yang hanya yang disimpan untuk pengetahuan sesetengah pihak. Sebab rakyat nak tahu. Walaupun app tu free, walaupun app tu kita tak bayar, tapi data kita ada dan kita faham data kita tu lebih bernilai daripada app yang kita bayar. Mungkin kita boleh kena bayar RM5 tapi data kita tidak bernilai sebegitu ya. Ia sangat-sangat tinggi. Dan orang tahu. Dia orang tahu. Jadi perlulah kita ada satu mekanisme penting tu jelas kata okey kalau ada kesalahan, ketirisan, apa dia boleh buat. Okey kalau ni complaint mechanism dia macam mana. Okey macam mana kita nak selesaikan kalau ada ni. So ini diuruskan oleh siapa?
MySejahtera ni diuruskan oleh siapa, milik siapa, siapa yang boleh ada akses kepada data itu, siapa yang benda-benda macam tu. Kalau ada at least pengetahuan yang sedikit jelas kepada rakyat, rakyat takkan bising. Dia memang akan rasa macam okey, kita akan dengarlah kata, cuma mungkinlah akan ada argue, tapi dia kena faham kita hidup dalam era apa. Dia kena sentiasa kerajaan kena sentiasa perbaiki dia punya tindakan, sentiasa perbaharui dia punya action dia lah, perbaharui segala-galanya mengikut keperluan masa. Okey, saya mulakan dengan Dr. Nadia dulu secara ringkas ya Doktor. Terima kasih Doktor, boleh teruskan. Okey, secara konklusinya saya berpendapat saya mudahlah dan sangat jelas. Saya rasa kerajaan kena make up their mind lah. Dia nak buat apa sebenarnya dan make a decision. Saya rasa rakyat terima apa sahaja keputusan, tak boleh bangkang pun. Cuma mungkin dia kena buat dengan cara yang berhemah lah. Kalau nak buat apa-apa keputusan, kenalah cara yang berhemah dan memikirkan kepentingan rakyat. Okay, so MySejahtera ini mungkin pada satu tahap mungkin dia dah tak relevan lagi. Mungkin tapi kena tengok keadaan masa itulah. Tapi bila masa sekarang mungkin masa dia masih diperlukan, kena juga jelaskan kenapa ia masih diperlukan. Saya rasa orang kata penjelasan tu ataupun pencerahan atas apa-apa isu sekalipun diperlukan dalam segala keadaan sekalipun. So saya rasa kerajaan sekarang sangat penting lah generally-nya kerajaan Malaysia secara umumnya KKM perlu jelas keadaan ini dan jangan biarkan rakyat tertanya-tanya. Jangan biarkan rakyat rasa macam nanti dia ni nak buat apalah. So bila ada satu penjelasan yang sangat orang kata padat, sangat jelas yang jelas. So orang tak akan argue lah, orang akan rasa terima. Mungkinlah kajian yang lebih mendalam perlu ada. Benda ini tak boleh dibuat dalam orang kata keputusan seorang sahaja ataupun satu pihak sahaja, tak boleh. Satu kajian yang menyeluruh terhadap MySejahtera ini dengan keadaan sekarang, dengan keadaan future negara kita, dan sebab kita kena bergerak juga one way or another, kena juga menuju masa depan. Tak boleh kita hidup, masa kita pun takkan terhenti sekejap untuk sesuatu masa, kita kena bergerak juga. Jadi pandangan saya kesimpulannya MySejahtera ini ada kelebihan dan keburukan dia lah sendiri. Cuma apa sahaja yang tak ada kan, semua pun macam gitu, tapi kena jelaskanlah kepada rakyat supaya rakyat tidak berasa gusar. Baik, terima kasih Doktor atas penjelasan sebentar tadi, dan Doktor menekankan bahawa mekanisme yang perlu diperbaiki oleh kerajaan untuk aplikasi MySejahtera ini. Dan terakhir daripada YB Maria sebagai ahli parlimen, YB, apakah cadangan YB kepada kerajaan supaya MySejahtera ini tidak menjadi satu ancaman, sebaliknya menjadi perlindungan kepada masyarakat khususnya, YB? Silakan YB. Saya terima kasih ya. Saya harap ya bila kita ada sesi parlimen, kita akan bincang ya dengan teliti tentang isu MySejahtera, beli, jual dan apa yang akan jadi kepada data yang berada di MySejahtera. Itu satu. Yang kedua ialah untuk Kementerian Kesihatan untuk melihat tentang data protection dan juga kerajaan supaya data rakyat dapat selamat dan juga dilindungi. Ini adalah yang penting. So kerana kalau kita nak jual macam isu jual MySejahtera dan digunakan ya, data digunakan secara komersial, anything can happen. So saya rasa memang rakyat tidak mahu ya, yang mana IC saya, nama saya, tempat tinggal saya, office saya kena dibagi kepada lain-lain orang untuk tujuan komersial. So memang kita rakyat marah dan juga nak tahu ya apa yang sebenarnya ya yang berlaku tentang MySejahtera. Ketelusan tidak ada buat masa ini. Yang ketiga ialah saya rasa data-data yang berada di MySejahtera adalah amat penting dan boleh digunakan untuk memperkukuhkan ya perkhidmatan kesihatan di Malaysia. Dan saya rasa ini adalah masa untuk kita ambil data itu dan guna untuk bagaimana kita boleh salurkan dan bagi perkhidmatan kepada orang-orang yang perlukan
perlukan bantuan berkenaan dengan kesihatan mereka, because people are suffering also daripada COVID. Bukan hanya daripada COVID-19 tapi daripada lain-lain kesakitan. So yang last sekali ialah saya harap bila kita kerajaan, bila mereka nak buat sesuatu isu yang besar macam jual MySejahtera, harap bagi maklumat kepada orang awam dan juga bentang sebelum apa-apa keputusan yang akan diambil, because ini adalah cara yang sangat undemokratik lah, tidak mengikut cara demokrasi, kerana ini adalah hak milik, data adalah hak milik rakyat dan tidak boleh digunakan secara sewenan-wenannya and I hope that they will learn from this. Thank you. Baik, terima kasih YB di atas penggulungan sebentar tadi. Terima kasih kepada Doktor dan YB kerana sudi bersama dengan Sumber Kini pada malam ini. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah kita akan berjumpa dalam siri kata sumber yang lain. Dan terima kasih juga kepada semua penonton yang menonton sehingga ke akhir perbincangan kita mengenai tajuk MySejahtera, ancaman atau pelindung. Kerana menjadi kegusaran untuk rakyat, terutamanya data mereka dalam MySejahtera ini dimiliki oleh satu syarikat yang kita tidak tahu siapa pemiliknya, dan dengan isu yang berlaku baru-baru ini telah memberikan kebimbangan yang cukup besar kepada rakyat. Jadi diharapkan kepada kerajaan mungkin ada sedikit penjelasan yang lebih telus, yang lebih jelas kepada rakyat untuk memahami apakah yang berlaku di sebalik isu MySejahtera ini. InsyaAllah kita berjumpa dalam siri kata sumber yang lain. Assalamualaikum dan selamat malam.